Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Sunnahmu Amalanku. Kita sudah berada dalam bab bacaan di dalam solat. Sambungan kita iaitulah bacaan yang ke-8, muka surat 143. Bacaan yang ke-8 setelah kita bincang dalam siri yang lepas tentang membaca basmalah. Basmalah itu makna kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu makna basmalah, istilah dianya. Kalau kata bismillah, bismillah sebut. Baca bismillah. Kita basmalah maknanya penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah kita telah bincang juga tentang bacaan-bacaan yang kita kena baca, iaitu setelah kita baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada satu bacaan itu nama dia amin. Menyebut amin. Tengok nombor 8 tu, menyebut amin. Amin dengan mana Allahumma istajib. Istajib. Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami. Itu makna amin. Apa makna amin? Makna perkenankanlah permohonan kami. Sebab apa kita minta? Kenapa? Kerana dalam Al-Fatihah sudah ada doa. Bermula daripada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari amin. Iaitu Allahumma istajib. Ya Allah, perkenankan doa kita. Apa doa yang kita minta? Iaitulah ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang benar, jalan yang lurus. Sebab kita ni kalau tak ikut jalan yang lurus, Allah Ta'ala tak beri hidayah kita ikut jalan yang benar, makna kita akan ikut jalan yang salah. Dia dua tu ya atas dunia ni, benar atau salah, betul tak betul. Maka kita minta Allah Ta'ala bimbing kita, tunjukkan kita, pandu kita ke jalan sirat al-mustaqim. Habis sirat kita berkata amin. Cuma adab nak kata amin tu tengok. Menyebut amin bermakna qabulkanlah ya Allah, istajib, perkenankan permohonan kami. Bersama imam secara kuat pada solat yang nyaring bacaannya, solat yang jahar, imam waladdallin, kita amin bersama dengan imam. Dan kita kata secara perlahan pada solat yang diperlahankan bacaannya. Tengoklah, kalau kita baca yang perlahan, kita baca seorang kita. Nah, kalau imam kuat, kita baca amin sekali dengan imam. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza ammana al-imamu fa aminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Maksud dianya, ini besar kelebihannya. Kata sepatah dia punya kelebihannya masya-Allah lebat. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Jangan potong kiu, jangan langgar. Ada setengah orang ni dia bersedia nak amin. Imam berhenti, tarik nafas, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia berhenti duduk nafas, itu kita amin dah. Lah, tu orang panggil langgar PKP tu. Nah, kita kena tunggu. Sebab apa? Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah. Kena tunggu imam dulu. Imam kata amin baru kita mula. Maka tengok kelebihan dia. Sesiapa yang aminnya sekali dengan amin para malaikat, malaikat pun amin juga sekali dengan kita di belakang imam. Tapi insya-Allah malaikat dia tak langgar.
Dia tak akan imam, tak akan dulu mendahului imam, dia akan tunggu sekali. Apa kelebihannya? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allah Taala akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Masya-Allah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini para jemaah sekalian, kita kena berhati-hatilah. Kita kena beringat. Jangan cepat. Maknanya kita kena tunggu imam amin baru kita amin. Sebab Nabi kata wafaqa iza ammanal imam. Bila imam amin baru amin. Ni ada setengah ni langgar ni. Imam hak tua lambat sikit, dia berhenti tarik nafas panjang, kita duk amin dah belakang, tak boleh, tunggu. Kata di para ulama, Allah SWT cerita tentang Nabi Musa AS dalam surah Yunus, tanda surah Yunus ayat 89. Allah kata apa? Qad ujibat da'watukuma, Musa dan Harun, aku telah perkenankan doa kedua-dua kamu. Qala ghairu wahidin minas salaf. Ramai kalangan ulama-ulama salah di kalangan mufassirin dia kata apa? Da'a Musa wa ammana Harun. Nabi Musa yang berdoa, Harun kata amin. Allah jawab da'watukuma, doa kedua kamu. Sebab itu bila imam doa, kita kena aminkan doa dia. Kita kena aminkan doa dia. Sebab apa? Sebab bila kita amin bermakna kita sekali dengan imam di dalam doa yang tersebut. Dalam doa yang tersebut. At-ta'min, ingat ni, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah kata, mengaminkan doa itu bukan satu doa yang tersendiri. Tak boleh duduk dia kata amin amin, tak jadi. Dia kata bal murtabitatun bi ghairihi minal adiyah. Dia ni hak jo kemah doa hak orang buat dah. Bila orang berdoa Allahumma fili, kita kata amin. Jangan duk pakai amin seorang, tak boleh. Lama duduk dia kan pakai akak tangan amin, amin kok mana? Mun tak tahu apa ni. Tak. Dia tidak doa mustaqil. Dia hanya terikat dengan doa lain. Di antara tanda tuan-tuan, di antara tempat yang kita aminkan doa, iaitulah at-ta'minu fis salah. Kita doa dalam solat setelah tamatnya Al-Fatihah. Satu. Wa 'ala du'a'i fil qunut. Ketika imam baca qunut, sama ada solat subuh mengikut mazhab kita Syafi'i ataupun solat witir. Ketika kita solat witir, di sini kita solat witir bila separuh Ramadan yang terakhir kan. Kalau pergi di Masjid Haram awal Ramadan dia witir dah. Dan doa an-nazilah, ketika doa turunnya bala. Biasanya bila turun bala ni imam akan doa kuat, maka ketika itu kita kena aminkan. Dan juga amin ketika istisqa, waktu imam minta hujan. Biasanya imam minta hujan ni ada doa dia, maka kita kena amin. Dan juga amin boleh kita baca di luar salat. Contohnya kita baca dia nak baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, boleh. Jangan celik mata maya bila tak. Sebab Al-Fatihah itu doa, maka kita aminkan selepas doa itu. Cuma cara nak baca amin tu bagaimana cara? Kita dengar pelik-pelik ada orang ni panjang amin. Alah, tak boleh. Itu lebih pada mat dia kan. Dia panggil mat badal. Ada berapa? Dia dua. Kita kata amin. Panjang mi tak apa. Tu tak boleh panjang. Adalah panjang huraian dia. Yang pentingnya kita baca macam biasalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cukup. Ataupun tengok, ada kadang imam ni dia pendek ya. Kita ikut dia ya. Jangan duduk dia imam pendek kita duduk belagu kat belakang pula. Tak ada. Ke ada nak hurai sikit mat amin. Bagi sikit. Bagi mikrofon tu. Tak. Biar sudah lalu. Orang panggil jelas lalu. Jaga Ustaz. Mula. Allah fahami kata semula nanti dia hurah gila ke dia. Baik. Yang pentingnya dia ada mat, kita baca panjang, ada pendek, tapi jangan panjang depan ekor jadi pendek lah. Jadi kita ambil amin. Cuba.
Ada setengah orang dia kata dia pendek belaka dua-dua. Ada juga. Macam ada setengah tu imam tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pendek ya. Jadi bolehlah bacaan-bacaan tu agak luas bacaan, tapi jangan melampau tarik kuat sangat, itu tidak boleh. Baiklah. Wa kuriha dia kata ifrat, maka makruh panjang sangat tarik dia punya mat itu. Jadi tak boleh. Cuma kita nak mengaminkan doa yang dibaca dalam Fatihah. Jadi tak perlulah kita mat panjang-panjang tarik, tidak perlu. Baik. Itu di antara apa yang kita belajar, amin. Amin. Maka Nabi kita sallallahu yamuddu biha. Mana panjanglah bunyi amin. Cantiklah. Baiklah para jemaah sekalian, yang pentingnya wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Naknya biar amin kita jangan mendahului imam. Sebab Nabi kata syarat nak dapat diampuni dosa apabila amin kita sekali dengan malaikat. Bila malaikat tak akan langgar imam, dia akan doa sekali dengan imam. Alhamdulillah. Tamaklah kita dalam bab amin. Tapi tak solat lau derah lah, ikut peraturan yang sudah kan. Baiklah, tamaklah yang ke-8 dalam masalah amin. Kita berpindah pula kepada masalah sunnah yang ke-9, iaitulah qira'atus surah allati ba'dal Fatihah. Ingat, setelah kita baca Al-Fatihah, sunat kita membaca apa-apa surah lain selepas Al-Fatihah bagi 2 rakaat yang pertama. Sunat kita baca. Ini adalah pendapat majoriti ulama, seperti yang dinukilkan dalam hadis Abi Qatadah. Dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati az-zuhri bi Fatihatil kitab wa suratayn yutawwilu fil ula wa yuqassir fi tsaniyah. Maksud dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca 2 rakaat pertama solat zuhur. Mana rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Nabi sallallahu membaca Al-Fatihah, kemudian membaca satu surah yang agak panjang pada rakaat pertama dan surah yang pendek sedikit pada rakaat yang kedua. Maknanya panjang yang pertama. Kita kata kalau rakaat yang pertama kita baca 100 ayat, rakaat yang kedua kita baca 80, maksudnya gitu. Cuma kadang-kadang ada tukar juga. Kita pergi baca wal asri dulu. Lepas pada surah wal asri, surah apa pula? Panjang pada dia kan. Itu dia panggil tartibus suar, lain. Tapi kalau kita nak pilih, kita kena pilih panjang yang pertama, pendek sikit yang kedua. Panjang, pendek yang kedua. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia pendek panjang dia tu? Pendek panjang dia tu cara mana? Kita tengok dia punya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bacaan dia, miqdaru qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadar dia panjang. Kata di seorang sahabat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, ma sallaitu wara'a ahadin, ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan. Qala Sulaiman bin Yasar, dikata kana yutilu ar-rak'ataini al-ulayaini min az-zuhri ila asbat bertariqa wa yukhaffifu al-ukhrayaini yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal. Mana Nabi kita panjang zuhur dengan asar, dia panjang, asar pendek sikit. Kalau kita tak sepanjang baca zuhur, orang tak dengar dah. Kita nak baca panjang-panjang. Waktu maghrib dia baca qisaril mufassal, ayat-ayat yang pendek-pendek, yang surah pendek-pendek, mana ayat belakang. Wa yaqra'u fil isya biwasatil mufassal, pertengahan. Mana kita kata jalan juzuk yang ke 27, 28 tu. Wa yaqra'u fi subhi bi tulil mufassal, subuh dia baca ayat hak panjang-panjang, mari ikut Baqarah ke atas. Itu dia panggil kadar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak sedut mikir nak panjang-panjang lah, baca sekadar hak kita jadilah kan. Cuma timbul lagi soalan tentang beberapa ayat yang resmi. Itu ayat resmi dia panggil,
Macam subuh pagi Jumaat. Subuh pagi Jumaat ni kita nak baca banyak mana? Kan? 2 surah ada. Surah yang pertama surah As-Sajdah. Surah yang kedua surah Al-Ata al-Insan. Mana Nabi kita baca 2 surah. Kita hari ni ada imam baca 2-2. Ada imam baca sekerak-sekerak. Mana utama? Kita baca surah Sajdah sikit. Lepas tu naik rakaat yang kedua, ambil hal atas sikit, ataupun kita habiskan surah. Maka kata di sini para ulama kata eloknya kita tamatkan surah. Contohnya minggu ni imam baca surah As-Sajdah. Alif Lam Mim Sajdah. Lepas pada sujud tilawah kita bangun, sambung, lepas tu kita rokok. Rakaat yang kedua kita habiskan surah tu. Minggu depan bagi tahu pada jemaah, minggu ni tak ada sujud. Saya nak baca surah Al-Ata al-Insan. Lebih baik daripada kita kerak sikit, tak habis 2-2. Yang terbaiknya 2-2 selalu. Celek mata belakang dah. Oh, lah panjang tak email. Dia lagu tu selalu. Walau kalau tu email tak baca dia marah pun dak. Oh, tak ada sejadah pula hari ni. Tak kena belakang alik tu email, alik dia kena belakang. Kan? Mana sebelah makmum betul lah ke alik tu email payah. Jadi ana syorkan supaya sama ada kalau makmum kita gagah. Orang tua-tua zaman SOP ni tak boleh mari masjid contohnya, tapi mari juga. Hak mari tu hak kuat jiwa dah tu, tak kira orang dah tu dah. Maknanya elok kita tamatkan 2 surah. Tamat 2 surah atau kita khatam 1 surah. Gile minggu. Itu lebih baik daripada kita foto-foto ayat. Kita nak baca 2-2, apa hak ni setengah surah. Ini tidak 2-2, orang panggil sekerak-sekerak. Maka elok ditamatkan. Maka solat subuh ni dibaca tiwal mufassal, maknanya ayat yang panjang-panjang. Macam ayat juzuk alif depan-depan ni panjang-panjang berlaku ayat ni. Biasanya ayat-ayat makkiyah surah dia pendek-pendek. Kan. Maghrib baca hak pendek. Isya yang pertengahan. Panjanglah ceritanya, kata hak tiwal mufassal ni mula daripada surah Qaf, ada kata surah Hujurat sampai surah Amma, al-mufassal. Kemudian mari pula surah Awsat yang pertengah daripada Amma Yatasaalu sampai ke Ad-Duha. Yang pendek iaitulah daripada Ad-Duha sampai surah An-Nas. Dia panggil ayat lazim. Itu biasanya maghrib dia baca macam tu. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara kadar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Cuma adalah beberapa, kalau kita tengok dalam kitab contohnya Al-Itqan fi ulumil Quran, Imam Suyuti ada sebut tentang ayat pendek, ayat panjang, dan mana ke surah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita, masyarakat kita ni tidak biasa dengan surah-surah ni. Kita bacalah setakat mana yang kita mampu, insya-Allah. Yang tak mampu itu sabar. Jangan nak tiru orang Arab dia baca panjang-panjang dah. Kalau kita pergi solat subuh di Masjid Nabi, Masjid Haram Mekah, masya-Allah. Kalau solat subuh tu duduk di hotel pergi subuh, dia lagi rakaat pertama. Panjang sungguh dia. Kita sini sekali-sekala kena panjang jugalah. Barulah mu'ah tu tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang bacaan dia. Kita akan tengok nanti dalam perbahasan yang ketiga. Baik. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis lain pula. Dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Siapa tak baca Al-Fatihah, tak sah salat dia. Baik. Hadis ini juga dalam Bukhari dan Muslim. Maka difahami menunjukkan bahawa harus juga membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surah lain selepasnya. Pada rakaat yang pertama dengan yang kedua, ingat, ini bukan untuk imam. Kalau imam jahar tak baca surah, jawabnya menunggu makmum belakang. Sebab kita belum baca Fatihah. Betul tak? Kita akan baca Fatihah apabila imam selepas waladhdallin sepa amin. Tiba-tiba imam ni pakai, dia kata ada sekali-sekala Nabi tak baca, kita bawa pakai Allahu Akbar lalu. Jawab dia parut kita. Kecuali orang mazhab Hanafi yang membolehkan makmum tak baca Al-Fatihah di belakang imam yang baca kuat. Itu pandangan dia. Tapi kita memilih pandangan hadis ni. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna solat orang tak baca Fatihah dalam solat dia. Jadi kata di para ulama, imam dengan makmum dua-dua sekali.
Perbahasannya panjang. Maka manakala bagi makmum ketika solat jahar, mana solat yang kuat, tidaklah disunatkan untuk membaca surah lain, tetapi seeloknya dia mendengar bacaan imamnya selain pada Fatihah lah. Mana kita dengar imam baca, bila imam berhenti sudah Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, lepas tu kita dengar ya suara imam, atau saya duduk belagu belakang tu imam. Ini waktu jahar. Kalau imam zuhur, tak apa, sama-sama baca. Selagi imam tak rokok, kita baca. Kata Al-Syekh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, kami tidak mengetahui ada khilaf antara ahli ilmu tentang sunatnya membaca surah selepas surah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama dalam setiap salat. Maknanya Ibnu Qudamah ni dalam kitab dia Al-Mughni, biasanya dia nukilkan pandangan-pandangan ulama khilaf ke tak khilaf. Jadi dia kata di sini, kami tak tahu ada khilaf. Maknanya tidak ada khilaf, sunat kita baca surah selepas Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Maksudnya, semua ulama bersepakat bahawa membaca surah Al-Fatihah selepas Al-Fatihah adalah sunat. Salah kita ni. Mana ulama setuju belaka dah, elok kita baca surah. Cuma beza tadilah pandangan ulama tentang nak menentukan surah mana, itu kena tengok kita dalam kitab-kitab yang panjang tentang bacaan-bacaan yang sunat di dalam salat. Sama ada kita, cuma ada beberapa solat jelah yang terikat, macam fajar, hari subuh, yang lain-lain. Dan solat sunat, contohnya solat hari raya, solat Jumaat, itu para ulama sebut. Surah Sabbihis dengan hal ata ke hadisul Ghasyiyah kan. Surah Qaf dan pada hari raya dan lain-lain. Jadi insya-Allah yang penting bagi kita para jemaah sekalian, kalau kita solat sunat ke, kalau kita solat sendirian, jangan lupalah kita baca walaupun surah yang pendek. Al-Fatihah, aku lorak ni nak kelang kabut. Apa yang loraknya? Al-Fatihah wal asri. Tikah banyak mana? Wal asri walaupun 3 ayat. Tak. Tapi satu surah dah kita baca. Satu surah. Maknanya dari sudut Ihya'us Sunnah memadai sebab satu surah. Ni orang duk bahas tentang puasa musim panas dengan musim sejuk. Musim panas di negara yang mataharinya berbeza, perjalanan matahari dia, ada puasa sampai 10 jam, sampai 18 jam, sampai 20 jam pun ada panas. Musim sejuk, sudah sahur, semaya subuh, air zuhur dah. Lepas zuhur asar, lepas tu maghrib. Berapa jam dia puasa? Yang panjang yang pendek sama dari sudut satu hari berpuasa. Sehingga mereka mengatakan kami akan tunggu musim sejuk untuk qada puasa. Jadi qada mu ni, mu tinggal musim panas, qada musim sejuk boleh tak boleh? Jawabnya alhamdulillah 1 hari genap. Tak ada orang kata puasa musim sejuk setengah hari lah. Yang penting berpuasa daripada subuh sampai ke maghrib puasa. Nak puasa musim panas lagi banyak pahala, tapi ada perbezaan lah, ada sudut darjat pahala, tapi hari cukup. Baca Quran pun satu surah lah, tapi nak sama dengan surah lain tak sama. Nabi kata setiap huruf itu 10 kali ganda kan, kita kena kemah tu pula. Jadi banyak lagi lah. Ni ada keluar dalam video tularkan siapa dia baca ni la ilaha illallah ni fi kulli lamhatin wa nafasin. Setiap kali kita kelip mata, setiap kali kita menapah, maknanya sekali kita baca la ilaha illallah tu juta-juta dah pahala gandaan. Tu kita sebut ya, hak kita kata sekali ya. Macam kita Nabi bagi pahala siapa dia baca al-Fatihah ni 3 kali qul huwallahu ahad. Boleh pahala banyak mana? Sekali khatam Quran dah istihar kan. Kita ni 3 kali khatam dah Quran. Buat bulat kuning. Khatam Quran boleh? Tak. Itu semua kita sebut ya. Sekali waktu ni. Bilangan kelip mata, bilangan pasir di laut, bilang hak kita kata, tapi mana bilang mana hak kita kata sungguhnya? La ilaha illallah hak kita dah tahlil berapa kali? Sekali ya. Itu banyaklah benda-benda ana kata kita nak tularkan bacaan-bacaan yang pelik-pelik. Orang suka benda-benda yang pelik. Tetapi kita lebih suka ihya bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sandaran-sandarannya dan dengan kelebihan-kelebihan yang telah disebut oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah saya suka kemukakan kitab kita ni perisai Muslim, supaya kita ada bahan untuk kita nak baca dia, apa yang kita nak buat kita ada semua. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, kaya kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita habis tengok sunnah, lepas tu nak pergi cari hak lain pula, adalah ruangnya. Ada orang kita mari peliklah bacaan dia. Jadi ustaz tu kata ginilah, awak amal dulu zikir hak sunnah waktu pagi. Kalau habis hak tu, ambil hak lain pula. Dia pun senyum. Dia kata kalau habis hak ni pakai sudah dah lah. Oh dah, kalau hak sunnah pun tak cukup masa, kenapa kita nak cari yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan hak warid daripada Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lafaz nabawi itu lafaz wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, bukannya dengan manusia biasa. Baik. Kita akhiri bab yang ke-9 dengan doa, ya Allah jadikanlah kami pencinta dan pengamal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kami mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Kita masuk kepada sunat-sunat, tamat dah kita dalam bab berdiri, dalam bab permulaan solat. Sekarang ni kita nak pergi ke rukuk pula. Baik para jemaah sekalian, sunat-sunat dalam rukuk dan i'tidal. Sunat dalam rukuk dan i'tidal. Mari kita ulang kaji perkara sunat dalam rukuk dan i'tidal, apa yang kita nak buat. Yang pertama, ketika rukuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk dengan meluruskan belakangnya. Belakang dia tu sama molek. Dikatakan bahawa jika diletakkan bekas air di atasnya, ia tidak akan tumpah. Masya Allah. Kita ambil gelas air ni tak atas belakang orang rukuk, tak terbalik, pasal sama belakang dia. Kalau sengit tu tak betul tu. Tak cukup 90 darjah. Kepala juga sama rata dengan belakang. Ni kita kena test. Buat kayu agak galai gitu masuk bawah tu. Kepala kita tu kena berlatih. Kalau kita duduk rokok seorang, nampak betul sama dah kita ni, kan? Tidak didongakkan, jangan terakak kepala gitu, dan tidak ditundukkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk dengan sempurna sehingga ruas tulang belakang mantap di tempatnya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca doa-doanya. Baca doa-doanya. Ini menariklah, kan? Dia gini, nak suruh tulang belakang tu rasa sedap. Bila kita rokok, kita lepas, biar tulang belakang tu terik gitu, barulah kita terasa terik. Orak tu daripada kaki sampai ke kepala macam terapi terasa. Kalau kita rokok gini, belok kursi, dia tak terasa. Ini kajian yang dibuat oleh sekumpulan pengkaji di Universiti Melaya. Dia keluar sebuah buku namanya Sains dan Solat. Alhamdulillah, hana jumpa dengan sebahagian daripada pengkaji ni. Dia kata dia sangat kagum dengan solat. Kita kata Masya Allah, solat semuanya kagum, Allah Ta'ala yang syariatkan, kan? Tetapi bila manusia kaji, dia akan jumpa bagai-bagai pelik dalam solat. Cuma kata jangan duk tular sangatlah, duk terapi solat. Akhir sekali orang solat bukan kerana Allah, kerana terapi. Lari pula pergi channel dia, kan? Biarlah. Kalau kata kita, kalau dua-dua tak apa, kita solat kerana Allah, tapi terapi itu kita ambil juga, sebab itu hikmah di sebalik rukuk itu sendiri. Hikmah di sebalik rukuk. Maka Nabi letak di mana? Lalu baginda bila dia betul duduk, Nabi baca doa. Doa-doa yang kita akan baca ni. Kedua-dua tangannya diletakkan pada lutut, dengan jari jemarinya direnggangkan dan seolah-olah ditekankan ke atas lutut, serta merenggangkan kedua-dua sikunya dari dada. Mana siku tu kena buka gitu. Kena terbuka. Jangan duk perapak siku. Nak buka banyak mana? Ni ada ulama kata, ni kita tengok setara mana boleh buka nanti. Nabi SAW mengajar para sahabatnya demikian. Nabi kata apa? Nabi ajar dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, dia kata,
kepada sahabat, jika engkau rukuk, letakkan kedua-dua tanganmu di atas lututmu. Kita letak tangan kita atas lutut. Kemudian renggankanlah jari jemarimu, luruskanlah belakangmu sehingga tulang belakangmu mantap di tempatnya. Hadis ini rawahu Abu Daud. Hadis ini riwayat Abu Daud. Maka tadi dalam bab al-tajafi tadi, dalam bab renggang itu setara mana? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wala a'lamu fi istihbabiha khilaf. Imam Nawawi kata aku tak tahu, maknanya bila Imam Nawawi tak tahu tu padahal yang kita mana tidak ada khilaf ulama sunat apabila kita rokok kita buka sayap. Was sujud, dan juga ketika sujud kena buka. Cuma para ulama mengatakan dengan syarat, dia ada syarat lagi. Dia kata syarat fima iza lam yu'zi man bijanibihi. Syaratnya jangan sampai menyakiti orang. Ni kita buka luah sampai kena ke orang lain. Mesti PKP ni hasilnya buka. Sekarang ni boleh tak buka ni. Boleh tak beramal dengan sunnah. Apa satu anak kata beberapa sunnah zaman PKP ni ada benda yang kita tak buat dulu, sekarang ni boleh buat. Iaitu at-tajafi, kita boleh buka luas. Imam Nawawi kata aku tak tahu ada ulama khilaf di sini kan, sehingga Imam Tirmizi menukilkan sunat ketika kita rokok tu kita buka sikit peluah. Tapi kalau sah rapak kita duk buka juga bau itu ni, siku kita duk tenyah lah kau kan, itu tak bagus. Kita kena ingat nak hidupkan sunnah, jangan menyakiti orang, itu tak boleh. Sunnah tidak menyakiti orang. Sunnah tidak menyakiti orang. Kalau menyakiti orang, orang panggil tak sunnah gitu. Baik. Antara bacaan ketika rukuk, Masya Allah, Subhana Rabbiyal Azim. Boleh. Subhana Rabbiyal Azim artinya maha suci Tuhanku yang maha agung. Paling kurang kita baca 3 kali. Imam tak bangun lagi, tambah lagi 5 kali. Boleh. Tak bangun lagi imam, 7. Boleh kita panjangkan. Ataupun kita solat seorang. Solat seorang antahur, kamu bebas nak pilih. Ada setengah kitab kata sampai 11 kali. Kata dia ulama lain, dia kata tak ada had. Sebab di rukuk termasuk dalam rukun yang panjang. Kita boleh duduk lama sih, tengok dalam hadis nanti. Hadis baca setakat Rabbiyal Azim itu sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Dan ada bacaan yang kedua, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Tengok tuan-tuan, ada tambahan wa bihamdihi. Ni kita duk baca sentiasa. Kenapa setengah ulama dia tak tambah wa bihamdihi? Kenapa? Sebab panjang perbahasan dalam sudut sanad. Hadis yang ada wa bihamdihi ini diriwayat oleh Imam Abu Daud, Sahibus Sunan. Abu Daud kata apa? Qala Abu Daud. Kalau nak tanda-tanda, ini bahagian ilmu hadis kita belajar. Abu Daud kata hazihi ziyadah wa bihamdihi ini nakhafu an la yakun ghair mahfuz. Dia kata aku bimbang hadis tambahan wa bihamdihi itu tidak mahfuz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Khulasah dan juga dalam kitab Al-Majmu' meletakkan tambahan wa bihamdihi itu dhaif. Tapi ada ulama lain kata dhaif dalam bab fadail boleh kita buat. Maknanya kita bukan soal nak balas-balas ini, tidak, tapi dalam bab bicara ilmu itu kenapa kita berhenti wa Rabbiyal Azim itu lebih sahih. Tapi alhamdulillah para pengkaji semasa di antaranya Syekh Syu'aib Al-Arnaud contohnya, dan dalam kitab Sifatus Salah mengatakan sanad dia baik, hasan. Mana tambahan wa bihamdihi itu diterima. Jadi kita kata alhamdulillah. Kalau kita dengar orang baca Subhana Rabbiyal Azim bihamdihi tak sedut siku. Mundoeh tu. Dia kata baca perhabis kak. Banyak lagi kajian ulama dalam masalah hadis tentang wa bihamdihi. Kita kata alhamdulillah. Maknanya amal yang kita buat selama ini sanad dia baik.
Demikian juga untuk menambah bacaan. Nah, di antara bacaan yang kita kena tambahlah. Nah, jangan tak tambah. Subhanakallahumma rabbana kata. Wa bihamdika Allahumma ghfirli. Agak-agaknya boleh ingat kau ni. Nak suruh tambah dah ni. Kita solat sunat malam ni tambah lalu dah. Solat fardu tidak digalakkan supaya tidak panjang. Sebab belakang kita ada orang tua, ada orang sakit lutut, ada orang sakit gaut, macam-macam ada di belakang kita. Maka tak usah panjang. Subhana rabbiyal azim tambah wa bihamdihi 3 kali cukup. Ikut sekali lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, macam pejam mata kata. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Terus sekali. Alhamdulillah ramai ingat dah. Boleh dah? Boleh selalu dah. Pasal tu kita anak saya semua kalau nak ingat nak mengapa benda-benda ni semacam kita beli nombor telefon. Nombor telefon ni kalau kita suruh orang tulis di kertas pak tua tak ingat. Tapi kalau kita hafal lalu kedai balik ingat lalu. Coba kata subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Wa amal selalu malam ni, jangan simpan. Tunggu ustaz mari pula tanya. Wa amal terus insya-Allah. Satu lagi doa yang dibaca juga yang maksur, hadis ni dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada. Ada lagi bacaan subuhun quddusur rabbul malaikati waruh. Kata. Hak ni confirm ingat. Duk ngomong dalam ujung terawih ke lepas terawih? Tengah terawih. Lah, orang baca dalam solat bukan tengah terawih. Ataupun kita baca ni. Ni ingat dah ni boleh baca dah ni insya-Allah. Bacaan yang ketiga, ana pilih 2-3 bacaannya. Takut penat. Kata lagi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalla bihi qadami. Tak apa derah lah hujung tu kawan. Ulang sekali lagi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalla bihi qadami. Dia kata tak ingat ustaz tak lapik sikit tinggi tak tempat sujud kita tu kan. Moga kita rokok ni paling ke bawah. Dah mata tengok tu Allahumma rakaat tu. Tapi kata di para ulama nak tambah apa-apa pun jangan lupa yang pertama subhana rabbiyal azim 3 kali dulu baru pergi hak lain. Sebab itu yang asal dianya. Asal dia bacaan duduk di situ. Tengok makna dia sangat menarik. Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu aku rukuk. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Wa laka aslamtu, kepadamu aku berserah diri kita kepada Allah. Dah kita duk rokok ni. Pasal tu tak boleh rokok ke manusia, tak boleh rokok makhluk lain. Rokok ni untuk Allah Azza wa Jalla. Kan? Khasha'a laka sam'i, telah tunduk khusyuk kepadamu pendengaranku. Wa basari, penglihatanku. Wa mukhi, akal-akal fikiranku. Wa azmi, tulang-tulangku. Wa asabi, urat sarafku. Wa mastaqalla bi qadami, dan segala yang berdiri dia dengan kakiku. Aku berdiri atas kaki ni, tunduk kamu belakang. Masya Allah. Pengakuan. Kalau kita bahasa kita, aku janji yang begitu mantap. Allahumma laka raka'tu, ya Allah aku rokok kamu. Para jemaah sekalian, dengan bacaan-bacaan beginilah kita boleh dengar cerita bagaimana orang-orang yang soleh
golongan salafus salih, ahlul ibadah, min ibadillahi salihin, bagaimana dia rokok, buru mari hingga atas kepala, duk ingat ke tunggu kayu. Pasal apa? Ni, duduk munajat dengan Allah. Allahumma laka raka'atu. Tinggi Allah Tuhan. Aku rokok kamu ya Rabbi, tak ada makhluk lain. Kita kalau boleh baca ni dengan kita memahami makna, menitik air mata kita atas lantai. Dengan bacaan-bacaan, pengakuan-pengakuan yang aku janji di hadapan Allah Azza wa Jalla. Masya-Allah. Cobalah kalau tak boleh baca dengan tak ingat pun, letak buku di depan tempat kita rokok tu, lapiklah sikit kan. Kita baca waktu kita rokok, insya-Allah boleh. Untuk nak sementara kita hafal. Baca yang terakhir yang kita pilih di sini. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Artinya maha suci Tuhan yang punya kekuasaan, jabarut, wal malakut dan kerajaan, wal kibriya segala kebesaran dan kesombongan, wal azamah dan keagungan. Mana sesuai Allah bila turun Nabi kata fa'azimu fihi rabb. Bila kita rokok, kita ta'zimkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenarnya kita kata subhana rabbiyal azim. Maka ini subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kemudian sunat hadis ini dalam Abu Daud. Sunat bagi yang mampu untuk membaca zikir-zikir di atas, kerana sunnah untuk mengagungkan Allah dalam rukuk bersandarkan zikir-zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah. Biar duduk sekali lengah kaki baru kita bangun. Tak, ni orang panggil tak ada turun kepala. Subhanarabbiyal azim sami Allah liman hamidah. Dah. Nak khusyuk lagu mana? Kita tidak terasa kita duduk tunduk. Kita tidak terasa lidah kita mentakzimkan Allah Azza wa Jalla dengan bacaan-bacaan begini, maka insya-Allah kita akan dapat meningkat naik solat kita ni di dalam suasana yang begitu baik. Semoga kita dapat terus beribadat insya-Allah. Kita pakai rokok lah dulu kali ni. Nah, bangun 2 minggu lagi baru kita akak kepala. Lama sikit sujud rokok ni. Maknanya kita berhenti setakat tu dululah. InsyaAllah kita sambung dalam siri akan datang. Subhanakallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.